Baik tuan-tuan, insyaAllah kita pergi kepada kes Zahid dan beliau terlepas 47 pertuduhan. Kenapa beliau bebas, apa tata cara, kenapa berlaku, kenapa discharge not amounting to kita, kenapa dilepas tapi tidak dibebas, so apa selepas ini, so persoalan-persoalan itu. Tapi sebelum itu, Zahid dilepas tanpa dibebas bagi semua 47 pertuduhan. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi dibebas tanpa dilepaskan. DNAA discharge not amounting to acquittal untuk 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan penggubalan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Colin Lawrence Sequeirah kini Mahkamah Rayuan membenarkan DNAA dipohon oleh Timbalan Penduduk Raya Muhammad Dusuki Mukhtar. DNAA membuka kemungkinan Zahid boleh didakwa semula pada masa hadapan jika pendakwa ingin menyemak semula perkara itu. Peguam Hashim Teh Pok Teh bagaimanapun supaya Presiden UMNO diberikan pembebasan penuh, memintalah. Sebelum itu pada prosiding pagi tadi, Muhammad Dusuki yang juga Ketua Bahagian Rayuan dan Pembicaraan AGC menggariskan 11 alasan bagi menyokong permohonan agar Timbalan Perdana Menteri itu dilepas tanpa dibebaskan bagi kesemua pertuduhan. Okey, now kita tengok kepada kenapa apa yang dikatakan 11 alasan tersebut. Sebelum kita pergi 11 alasan, saya kena check dahulu. Sekejap. Okey, sebelum tu kita baca komen-komen mereka yang tak bersetuju. Saya suka macam ni. So kita nampak tak bias lah kan. Ambiga. Zahid dilepas, pemimpin kerajaan tak usah sembang anti rasuah. Ambiga. Bekas Presiden Ambiga Sreenivasan telah membidas kerajaan setelah Timbalan Perdana Menteri dilepas tanpa dibebas berhubung kes rasuahnya. Dia berkata, kerajaan berhutang penjelasan kepada orang ramai. Pembaziran dana awam dalam membuktikan kes prima facie dan sia-sia semua kerja keras anggota Jabatan Peguam Negara. Kerajaan pasti berhutang penjelasan kepada orang ramai dan saya harap tiada politik UG Kerajaan Perpaduan berani untuk membenarkan perkara ini atau sekali lagi mengatakan mereka anti rasuah, katanya. Sebelum ini, Satu Seagung Ashraf Wajdi Dasuki mendakwa DNA itu membuktikan Zahid yang juga Presiden UMNO menjadi mangsa penganiayaan. Dalam masa yang sama juga, Syed Saddiq juga menulis di dalam Twitter beliau. Dia juga menulis dalam yang berbunyi, saya baca, 47 pertuduhan rasuah dilepas oleh kerajaan pada hari ini. Bukan hakim, bukan mahkamah, tapi kerajaan hari ini dan lantikan barunya. Berdosa besar jika saya berdiam diri dalam isu ini. This is an utter disgrace to those who fought for a new Malaysia, a better Malaysia, a reform Malaysia. Muda will have emergency meeting to discuss this matter. I like to hear your views. Please share your friends to your family, katanya. Okay. Now, persoalan tentang kes Zahid ini, saya pernah juga bahaskan sebelum ini dalam kes UKSB, dalam kes UKSB sebelum ini, tahun 2022. Dan kenapa Zahid dibebaskan daripada kes tersebut. Dan pada waktu itu yang memerintah adalah Kerajaan Perikatan Nasional. So saya tak emosional, malah saya ada video yang saya akan tunjukkan sebentar lagi di mana saya mengulas tentang kes tersebut. So malam ini insya-Allah saya akan mengulas juga tentang kes yang saya sebutkan berkenaan dengan kita bercerita tentang what do you call that, akal budi ini dan apa sebenarnya yang berlaku. So kes ini insya-Allah saya akan bawa supaya tuan-tuan nampak apa sebenarnya kes tersebut dan bagaimana Zahid boleh dibebaskan dan kenapa dia dibebaskan dan kenapa DNAA yang diletakkan dalam kes ini dan bukannya ialah didapati bersalah atau sebagainya lah. Sebelum kita bercerita panjang, kita kena faham satu perkara. Kes akal budi ini adalah kes melibatkan Yayasan Akal Budi Zahid. Okay, itu yang pertama. Kemudian kes ini telah pun dibicarakan dan dia ada 3 peringkat mahkamah jenayah ni. Yang pertama prosecutor stage, kemudian prima facie, lepas itu defense. Sekiranya ada prima facie, maka akan dipanggil pembelaan. Okey, itu prosedur di dalam mahkamah jenayah. So dalam kes Zahid pada peringkat awalnya, mahkamah mendapati bahawa terdapat prima facie. Jadi dipanggil untuk membela diri. Prima facie ini bukanlah mengatakan bahawa dia bersalah. Prima facie ini cuma mengatakan bahawa terdapat kes. Tuan-tuan boleh tolong share lagi tak? Siapa yang nak dengar pasal kes Zahid ni? Cuma dia kata bahawa ada kes yang perlu didengar. Okey, nampak gayanya daripada pihak pendakwaan macam ada kes, macam ada benda yang macam boleh percayalah kita kata. Tapi nak kena panggil pembelaan. Tugas pembela adalah meragukan kes pendakwa raya. Itu tugas dia.
Dia bukan nak kena datangkan dengan bukti dia tidak bersalah sebagainya. Tugas pendakwa raya ialah mendatangkan keraguan. Sebab itu untuk mendapati seseorang bersalah di dalam satu-satu kes jenayah, mestilah melangkaui, apa orang kata, melangkaui keraguan munasabah dipanggil. Beyond reasonable doubt. Melangkaui keraguan munasabah. Beyond reasonable doubt. Jadi akhirnya, mahkamah telah membenarkan representasi. Nah, sebelum kes pembelaan itu tamat, ini tak ada bersalah atau tidak, belum lagi bersalah atau tidak. Sebelum kes itu tamat, representasi dihantar kepada peguam negara dan peguam negara mengatakan bahawa ia terdapat ada something wrong dengan kes dan ada something wrong dengan apa orang kata, kaedah siasatan dan juga bukti-bukti yang dibawa dan juga keraguan yang dibawa oleh peguam bela Zahid. Daripada representasi tersebut, akhirnya mereka memohon kepada mahkamah untuk melepas tanpa membebas. Discharge not amounting to acquittal. Erti kata apa? Kalau sekiranya perkara ini ada bukti baru, nanti beliau boleh dituduh semula di bawah section yang sama, di bawah ketuduhan yang sama. Sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai bila-bila? Sampai beliau meninggal dunia. Ataupun sampai kalau merayu dapat, dia discharge amounting to acquittal. Dilepas dan dibebas. Kalau itu berlaku, dan dia tak boleh kena charge di atas pertuduhan yang sama. Tapi kalau tidak, maka sampai bila-bila beliau boleh discharge. Baik. Akhirnya, pembelaan mengeluarkan satu, satu kenyataan akhbar. Kenapa beliau minta, kenapa mereka memohon supaya perkara ini dilepaskan, supaya kes Zahid Hamidi ini dilepaskan, dan beliau mengemukakan pembelaan tersebut. Baik. Dan saya bacakan insyaAllah kejap. Okey, kenyataan peguam bela. Sebelum kita begitu, kita tengok presentation yang saya buat dulu. Now, 47 kes akal budi, bagaimana Zahid terlepas. Alright. Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Yang Berhormat Datuk Colin Lawrence Sekurah yang telah membuat perintah dilepas tanpa dibebaskan terhadap kesemua 47 pertuduhan. Itu keputusan dia. Now, gambaran tindakan mahkamah dalam keterangan bersumpah. Okey, yang ni penting tuan-tuan. Yang ni penting. Di dalam keterangan bersumpah di dalam mahkamah, beliau menyatakan, iaitu Zahid Hamidi menyatakan bahawa Tun Mahathir, Perdana Menteri Malaysia, ini kenyataan bersumpah tau. Okey, ini kenyataan bersumpah, bukan kenyataan yang sengaja disebut-sebut. Tapi dalam mahkamah beliau menyatakan Tun Mahathir, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu 2018 telah memanggil anak guam kami Zahid Hamidi dan memberikan arahan dalam nada yang tegas kepada anak guam kami untuk membubarkan UMNO. Kalau dia tidak membubarkan UMNO, menerima sebarang akibat sekiranya arahan beliau tidak dipatuhi. Dia mengatakan dia jumpa dengan Zahid. Mahathir jumpa Zahid, dia kata kalau kau tidak bubarkan UMNO, maka kau akan terima pembalasannya. Dan kita mengetahui Mahathir ni daripada dulu memang perangai dia dan style dia memang macam ni. Dia akan ugut orang. Now, daripada sini tuan-tuan, saya suspect begitu juga kes apa orang kata UKSB, saya suspect arahan dikeluarkan secara tergesa-gesa. Disebabkan arahan dikeluarkan secara tergesa-gesa, maka siasatan itu tidak sempurna. Sebab itu bila saya ulas kes apa orang kata UKSB tempoh hari, saya pelik. Bagaimana pihak SPRM yang saya tahu begitu teliti dalam melakukan sebarang siasatan boleh culas, boleh cuai, boleh hilang the chain of evidence di dalam menentukan kesalahan Zahid dalam kes tersebut. Jadi itu yang saya pertikaikan tempoh hari dan saya kata bukan masalah hakim nak membebaskan dia. Persoalannya perkara bukti yang dibawa oleh pegawai penyiasat itu sendiri ada terputus. Ya, rantaian pembuktian dia. Teruskan. Perjumpaan dengan Tun Mahathir itu berlaku bila? Bila masa Zahid ni jumpa dengan Mahathir? Dia berlaku pada Jun 2018. Anak guam enggan tunduk kepada tuntutan Mahathir. Zahid enggan tunduk kepada tuntutan Mahathir dan pada Julai 2018 anak guam telah dipanggil oleh SPRM. Jun dia dipanggil supaya bubarkan UMNO. Tapi Julai dia tak nak. Dia kata dia tak nak bubarkan. Julai dia terpanggil oleh SPRM dan akhirnya tindakan mahkamah diambil dan dia lah dituduh pada 19 Oktober 2018. Julai itu dipanggil, Oktober 2018. Dalam masa kurang setahun. Kita kena ingat, kita menang pilihan raya Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober. Tak sampai 5 bulan tuan-tuan. Terus charge tu diletakkan.
Kita tahu kalau SPRM ni nak ambil pertuduhan, dia akan ambil masa yang lama. Now, akhirnya SPRM sebenarnya pernah menulis surat kepada AGC, Peguam Negara, pada 20 hari bulan Februari 2023. Dia mengatakan, SPRM berpendapat bahawa penting untuk siasatan lanjut dibuat agar kes pendakwaan lebih kukuh dan SPRM sudah pun mula mendapatkan petunjuk-petunjuk dan bukti yang baru. Siasatan lebih menyeluruh adalah amat penting bagi pasukan penyiasat dan pihak pendakwaan tidak dikecam oleh orang awam dan dituduh melakukan pendakwaan terpilih selective prosecution. Terutamanya selepas kes baru-baru ini terhadap Tan Sri Syahir Samad di mana pegawai penyiasat telah mengaku di mahkamah semasa disoal balas sewaktu perbicaraan bahawa pertuduhan telah dikemukakan sebelum siasatan lengkap sebagaimana yang telah berlaku dalam mahkamah tersebut. Dalam kes Tan Sri Syahir, bagaimana orang kata tergesa-gesanya pertuduhan, tak habis lagi siasat, dia orang dah dakwa. So dia orang risau kes ini akan berlaku sama dengan kes Zahid. Siasatan tidak lengkap itulah menyebabkan reputasi SPRM selaku pasukan penyiasat dan AGC selaku pasukan pendakwa tercemar. Demi menjaga nama baik dan reputasi kedua-dua agensi penguatkuasa, wujud keperluan untuk proses merekod beberapa keterangan daripada saksi-saksi dan mengumpulkan lagi bukti-bukti bagi mengesahkan petunjuk-petunjuk yang SPRM perolehi sebelum ini dilakukan. SPRM memberi jaminan kepada Peguam Negara bahawa siasatan lanjut ini akan dijalankan secara objektif tanpa rasa takut dan pilih kasih, without fear or favour, serta objektif dan sehingga ke akar umbi. No stones will be left unturned akan dijalankan dalam isu ini. Jadi kalau kita nampak di sini sebenarnya AGC sendiri mengatakan bahawa ada kemungkinan kes Zahid ini melibatkan siasatan yang tak cukup lengkap. Tuan-tuan, kita kena faham kalau diteruskan kes ini dan Zahid didapati tidak bersalah, kalau diteruskan kes ini dan Zahid didapati tidak bersalah, apa yang berlaku? Dah tak boleh lagi nak charge walaupun ada bukti-bukti baru datang kemudian. Ni kita kena faham dulu prosedur ni. Bila dia didakwa? Oktober 2018. Bila kerajaan take over Mahathir jadi Perdana Menteri? Mei 2018. So bila Mei, Jun tu dia jumpa dengan Zahid, kau bubarkan UMNO. Zahid kata no, tak nak bubar. Julai dia kena siasat, Oktober dia kena dakwa. Ini memang taktik Mahathir, tuan-tuan. Kita tak tahu, Pakatan Harapan tak tahu. Yes, we were so naive at that time. Kita lupa bahawa kita berkawan dengan buaya. Kita berkawan dengan buaya ke? Kita berkawan dengan kalajengking, tuan-tuan. Kita berkawan dengan ular. Pada waktu itu, kita ingatkan dia dah berubah. Rupanya dia tak berubah. Kenapa dia nak suruh bubarkan UMNO? Yang ini orang UMNO kena faham. Bersatu setelah sekian lama memang bercita-cita untuk menguburkan UMNO. Ini kena faham dahulu. Kenapa? Sebab bersatu akan ambil alih tugas UMNO bagi memastikan UMNO itu berkubur. Ini kena faham terlebih dahulu. Jadi dia guna pelbagai taktik. Dia guna pelbagai cara termasuk mengugut Tan Sri Syahir, mengugut Zahid Hamidi dalam kes ini, akal budi. Mula-mula dia ugut dalam kes yang kes menyentuh persoalan UKSB. Kalau kita tengok UKSB, dalam kes UKSB dia cuba untuk nak jatuhkan Zahid, tetapi even kes itu pun menghadapi masalah, tuan-tuan. Masalahnya apa? Masalahnya adalah pembuktian itu berat sebelah.